daripada pembangkang. Saya mencadangkan supaya pihak backbencher ada 4 orang je pembahas usul untuk menyamakan keadaan. Yang pertama sekali ialah penggerak komuniti tempatan. Kita menyokong, ini usaha yang baik, luar biasa. Tetapi pilot projeknya dibuat di beberapa tempat, termasuk di Perlis, di PPR Sena. Kita minta kalau boleh dibuat di seluruh parlimen di negara ini, kerana benda ni penting. Dulu masa PH, lantik pegawai khas. Betul ada dibuat di Perlis ke tak? Tanjung Malim. Tak, dia buat pilot projek di 3 negeri saja. Di 19 Selangor tempat. Ini permulaan. Selangor, Kita cadangkan di Pulau Pinang, Malaysia. Negeri Sembilan. Dibuat di seluruh ahli-ahli ni kawasan parlimen. Kerana usaha ni baik dan murni, kerana masa PH lantik pegawai khas hanya untuk menteri. Termasuk Menteri Kewangan melantik pegawai khas. Dan setengah pegawai khas ni dibagi jusa C. Arau, you nak kroni you masuk penggerak komuniti. Yang bawa Kroni Arau. Baik baru. Mikrofon. Jangan ganggu saya tak ganggu pun dia orang cakap. Kita menghormati. Ini perangai lebih kurang tersilap sebut nak kena tarik balik Jadi saya nak beritahu, usaha ni murni. Yang Muhammad menteri usaha ni biarlah ikhlas, murni, kita buat di seluruh kawasan parlimen. Dan terpulanglah pada Yang Muhammad untuk membuat pelantikan sama ada melalui ahli parlimen atau melalui orang-orang yang dipercayai oleh kerajaan untuk membuat lantikan kepada ahli-ahli majlis komuniti ini. Ini penting sebab kita tahu bahawa di tempat pilot projek yang diperkenalkan itu, kawasan rumah pangsa ni kita lihat tidak terurus. Dan dalam keadaan sekarang, dunia sekarang ni, orang suka bersendirian, suka berkeluarga mereka saja sendiri. Sampai di kawasan rumah PPR yang jaraknya dekat antara satu dengan lain, itu pun mereka terus bersendirian. Lainlah rumah-rumah banglo dan sebagainya, hidup bersendirian. Ni di rumah rumah pangsa, mereka duduk bersendirian. Tidak berkomunikasi di antara satu dengan lain. Tujuan utamanya ialah untuk membolehkan mereka berkomunikasi. Dalam Islam, Nabi SAW sebelum membentuk negara Islam Madinah telah menyatu padukan masyarakat, menyatu padukan di antara Muhajirin dengan Ansar, menyatu padukan di antara Haus dengan Hazrat. Bila masyarakat disatukan, barulah sebuah negara dibentuk. Kita ni bentuk negara dulu, masyarakat masih berbeza pendapat dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan dunia sekarang ini, dengan orang lebih suka bersendirian, maka usaha ni cukup murni. Saya puji. Saya di antara orang yang bercakap, kalau benar saya cakap benar, kalau tak benar saya cakap tak benar. Kemarin saya rujuk 2 menteri kepada jawatankuasa hak kebebasan kerana saya rasa tidak benar. Saya tegur. Tapi hari ini saya nak puji menteri, kerana menteri telah berjaya memperkenalkan satu usaha murni untuk menyatu padukan masyarakat. Semangat we feeling, kekitaan, semangat kepunyaan kepada harta-harta bersama. Contohnya harta-harta serata ni, kadang-kadang masing-masing tidak kisah lift, tidak kisah barang-barang tu dirosakkan. Tetapi kalau ada semangat kekitaan, bentuk komuniti untuk ada semangat kekitaan ni, usaha murni yang bukan saja dituntut oleh negara, tetapi dari segi Islam benda ini dituntut. Saya ucap tahniah menteri. Kalau boleh, kalau tidak mau berjanji untuk buat di seluruh Malaysia, saya tak akan sokong. Tapi kalau berjanji untuk buat di seluruh negara, saya akan sokong dengan hebatnya. Terima kasih. Yang bawa Padang Rengas. Silakan. Tak mesti saya berdiri untuk menyokong pembentukan penggerak komuniti tempatan ini. Ini ialah kerana di mana kita semua sedia maklum, iaitu dasar komuniti negara DKOMN
telah pun dilancar pada 17 Februari 2019. Satu-satu dasar ini, kalau tidak ada alat, tidak mungkin dia boleh dilaksanakan. Saya faham itu bahawa penggerak komuniti tempatan ini ialah orang kata apa, alat kepada pelaksanaan dasar komuniti negara. Dan di antara alasan-alasan di bawah dasar komuniti negara ini ialah membentuk komuniti yang peka terhadap isu-isu komuniti, saling menghormati, menyayangi dan bekerjasama antara jiran tetangga. Ini adalah orang kata apa, alasan-alasan yang murni. Sebab kalau kita lihat pada hari ini, iaitu bahawa mereka yang tinggal di bangunan-bangunan dan rumah-rumah pangsa ini sebenarnya adalah orang yang datang daripada kampung dan luar bandar. Kita selalu dengar itu bahawa rungutan berkenaan dengan bagaimana sekarang kalau kita duduk di bandar, kita tidak mengenali di antara satu sama lain. Jiran tetangga sebelah, belah kiri, belah kanan, di atas, di bawah, kita tidak mengenali di antara satu sama lain. Inilah merupakan rungutan dan penyesalan. Kalau selalu disebut, selalu dikatakan itu bahawa di kampung lain, di kampung ada kerjasama, kalau kenduri ini kita berkumpul. Tetapi sekarang apabila mereka telah berhijrah daripada kampung luar bandar pergi ke bandar, duduk di rumah pangsa, maka ini tidak dapat diamalkan. Sudah tentulah. Kenapa? Bila kita duduk dalam rumah pangsa, kita datang daripada berbagai-bagai latar belakang, masyarakat, agama, kampung, dan kita merasa begitu segan dan malu untuk berkenalan di antara satu sama lain. Jadi dengan adanya komuniti, penggerak komuniti tempatan ini, maka kita boleh kembali untuk mewujudkan suasana kampung di dalam bandar-bandar. Ini yang kita mahukan supaya kita lebih berkenalan di antara satu sama lain. Kemudian juga kalau kita lihat di kampung-kampung ada sistem ketua kampung. Tapi apabila kita datang ke bandar, dah tak ada ketua kampung. Sekiranya kalau kita ada apa-apa masalah, sebagai contoh, kita tidak ada orang perantaraan di antara orang-orang di dalam bangunan dengan otoriti. Jadi sebab itu saya lihat di sini, di antara sebab dasar komuniti negara ini diwujud ialah juga untuk memupuk kerjasama strategik antara komuniti dengan sektor awam, sektor swasta dan NGO. Ini memerlukan kepada orang perantaraan. Dan inilah yang kita nak wujudkan, iaitu penggerak komuniti tempatan yang akan menjadi ketua kampung kita, menjadi perantaraan di antara kita dengan otoriti. Jadi Tuan Pengurusi, saya menyokong kerana ini adalah satu dasar yang cukup baik dan janganlah kita lihat iaitu bahawa ada agenda politik. Kalau orang menyangkakan bahawa ini agenda politik, bermakna dia sendiri, kalau dia kerajaan, dia akan berbuat demikian. Jadi sebab itu saya menyokong perkara ini. Terima kasih. Rengas. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Tambun dan diikuti oleh Tanjung Karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengurusi, setelah dirujuk oleh Bagan Datuk dan juga Marang, saya dapat tahu masalah di Perak dah selesai. Maka saya bangun untuk membahaskan usul yang telah dibawa. Yang Berhormat, tak ada kaitan Yang Berhormat. Tak ada kaitan, itu negeri ni persekutuan. Tak apa, semalam you tanya, hari ni jawab. Ada. Sila Tambun teruskan. Bagi mencapai PAS pun balik sokong pengkhianat. pelaksanaan dasar komuniti negara ataupun DCOMN yang membawa kepada tertubuhnya penggerak komuniti tempatan ataupun PEKT, kita lihat ada dua objektif dalam DCOMN yang sangat signifikan dengan penubuhan PEKT. Antaranya adalah mendaya upaya anggota komuniti supaya mempunyai rasa kepunyaan, prihatin terhadap harta benda,
ruang dan fasiliti yang dikongsi bersama serta rasa tanggungjawab terhadap komuniti dan kawasan tempat tinggal. Selain daripada itu juga, antara objektif dasar komuniti negara adalah untuk melahirkan lebih ramai pemimpin dan sukarelawan dalam kalangan komuniti perumahan berstrata. Jadi, Yang Berhormat Pengerusi, kenapa kita perlu tubuhkan ataupun lahirkan PEKT ini? Ianya adalah satu kesinambungan bagi satu inisiatif yang sangat mesra dengan rakyat. Orang-orang yang dilantik sebagai PEKT ini adalah individu yang berkhidmat secara sukarela bagi meningkatkan kesejahteraan hidup komuniti setempat. Mereka ini berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang bayaran dalam bentuk wang tunai. Dan mereka ini juga terdiri daripada penggiat-penggiat komuniti yang mempunyai rasa tanggungjawab dalam membantu KPKT untuk meningkatkan kesejahteraan komuniti di kawasan masing-masing. Dan PEKT ini hanya bertanggungjawab dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh KPKT dan digariskan dalam dasar komuniti negara. Dan fungsi PEKT ini pula bertindak sebagai rakan strategik kepada KPKT bagi membantu melaksanakan program di samping membimbing komuniti setempat untuk bergerak sendiri dan menerapkan kebergantungan yang minimum terhadap bantuan kerajaan. Antara peranan lain yang boleh dimainkan oleh PEKT termasuklah menyampaikan maklumat kepada penduduk setempat berhubung dasar inisiatif di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Pengerusi, sebagai kesimpulannya, berdasarkan kepada perkara-perkara yang telah dibahaskan seperti tadi menunjukkan bahawa PEKT yang ingin diwujudkan adalah merupakan inisiatif yang murni oleh pihak KPKT bagi memastikan kesejahteraan komuniti terutamanya di kawasan PPR akan dapat dipertingkatkan. Sehubungan dengan itu, saya amat menyokong pelaksanaan inisiatif PEKT oleh KPKT ini. Ini adalah inisiatif yang sangat baik dan saya berpandangan seluruh anggota Dewan akan memberi sokongan penuh kepada perkara yang baik-baik. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Tanjung Karang. 3 minit. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya lihat dasar komuniti negara yang dilancarkan pada 17 Februari ini, 17 Februari 2019, ada di 2 sektor. Yang pertama saya tengok ialah pejabat Sekretariat Muafakat Komuniti yang telah diwujudkan di kawasan PPR, ada 19 PPR kalau saya tak silap di seluruh negara. Dan saya tengok program-program telah dilaksanakan banyak. Tahun 2020 saja 225 program telah dilaksana dengan melibatkan lebih 40,000 orang komuniti. Tapi saya lihat bahawa program tersebut ialah bersama dengan agensi kerajaan dan juga pihak NGOs dan swasta. Persoalan saya, mengapa adakah KPKT memberikan peruntukan untuk menjayakan program-program Sekretariat Muafakat Komuniti KPKT ini? Ini di seluruh negara. Yang kedua saya tengok ialah penggerak komuniti tempatan yang dibangkitkan tadi yang juga diberikan peruntukan. Penggerak komuniti tempatan ini memang benar. Kita kata hanya 3 buah negeri saja terlibat. Persoalan yang saya nak minta pendirian daripada pihak kementerian. Lantikan-lantikan telah dibuat seperti yang Tanjung Malim cakap betul. Telah pun dibuat lantikan-lantikan ini. Saya nak minta jaminan daripada menteri. Sekiranya penggerak komuniti tempatan ini diteruskan, saya nak minta pelantikan yang telah dibuat sebelum ini mestilah dibatalkan. Kerana pelantikan yang dibuat ini bagi saya tidak boleh dibuat sebab peruntukan itu belum ada di dalam bajet 2020 yang kita ni nak wujudkan jawatan ini di 2021 tahun depan patut dilantik. Persoalan saya, mengapa dilantik lebih awal sebelum bajet ini diluluskan? Kalau bajet ini diluluskan, saya nak minta jaminan daripada menteri pelantikan yang telah dibuat mestilah dibatalkan. Terima kasih.